عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Hasbi selaku pengurusi beserta barisan AJK Madrasah ataupun Musalla Asy-Syifa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, kaki tangan, seterusnya pimpinan-pimpinan masyarakat dalam qaryah madrasah ataupun Musalla Asy-Syifa, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung lagi kuliah kita dalam kitab Talbisu Iblis, Berita Tipu Daya Iblis, karangan Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan kita telah sampai kepada bab yang ke-8. Bab yang ke-8 iaitulah muslihat iblis kepada ahli ibadah dalam pelbagai macam ibadah. Bertepatan dengan kita berada dalam bulan Ramadan ini, kita nak baca satu tajuk yang berkaitan dengan muslihat iblis terhadap ahli ibadah. Dan dengan pelbagai ibadat yang kita lakukan pada bulan Ramadan ni, maka eloklah kita baca kitab ini, bab ni, untuk kita sama-sama tengok di mana silap kita, di mana beritan iblis terhadap kita dalam ibadah yang kita lakukan. Baik, ketahuilah bahawa pintu terbesar yang dimasuki oleh iblis terhadap diri manusia adalah kejahilan. Bila mana seseorang manusia itu jahil, maka itulah pintu terbesar, kata Ibn Jauzi. Pintu terbesar iblis menyesatkan manusia itu bila mana dia jahil, dia tak ada ilmu. Iblis menyusup ke dalam diri orang-orang yang jahil dengan pelbagai anggapan, sedangkan orang-orang yang berilmu tidak dapat disusupi oleh iblis kecuali dengan cara mencuri-curi jalan. Dia kata orang-orang jahil ni, iblis mudah menguasai mereka, menyusup masuk ke dalam diri mereka kerana kejahilan mereka terhadap hukum hakam agama. Berbanding dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni tak dapat disusupi. Mana iblis tak dapat menyusup masuk ke dalam mereka kecuali dengan cara mencuri-curi jalan. Kita dah cerita dulu, ada pelbagai berita tipu daya iblis terhadap ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli fiqh. Mereka ni orang alim dah, tapi iblis menyusup kepada diri mereka ni melalui mencuri-curi, dengan cara mencuri-curi, memperlihatkan kepada mereka seolah-olah benda tu elok, tapi sebenarnya benda tu tak elok. Tapi orang yang jahil ni, dengan keadaan mereka yang jahil tak tahu apa ni, lagi mudahlah iblis menyesatkan mereka. Baik, iblis telah memperdayakan para ahli ibadah kerana sedikitnya ilmu mereka. Sebab majoriti di antara mereka hanya menyibukkan diri dalam urusan ibadah dan tidak mahu mendalami ilmu, bahkan mereka enggan. Ni iblis memperdayakan ahli ibadah. Ahli ibadah ni mereka yang kuat beribadah. Kadang-kadang kita tengok dia punya ibadah tu kita pun kalah. Dan zaman para sahabat lagi pun ada golongan khawarij. Golongan khawarij ini disebut bahawa bila kamu melihat mereka ni, kamu rasa kerdil ibadah kamu berbanding ibadah mereka. Ibadah kamu ni rasa, aku tengok dia ni sebenarnya Allah, Masya Allah, aku punya semayang pun tak macam ni. Tetapi Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut mereka baca Al-Quran tapi Quran tu tak masuk dalam hati. Quran tu sekadar dikerongkong kerana kejahilan mereka. Mereka ni melawan para sahabat Nabi SAW. Baik, kita baru ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, viral. Ada jemaah masjid viral, tak puas hati apa? Tak puas hati dengan golongan foreigner yang datang ke masjid. Bangladesh, Pakistan datang masjid, ambil saf pertama baru ni. Viral. Ada yang tak puas hati. Sepatutnya masjid ni dibina dengan duit orang Malaysia. Sepatutnya orang Malaysia ni yang diberi hak duduk saf pertama, saf kedua. Orang foreigner ni kena duduk belakang. Tengok, dia punya kejahilan tu. Awak dah datang lambat, awak lah duduk belakang. Yang datang awal dia duduk depan lah. Sebab dia datang awal, tak kisah lah dia ni bukan orang Malaysia, orang Melayu. Bukan orang Melayu, bukan orang Malaysia, tak kisahlah. Asalkan dia datang awal, dia berhak duduk saf depan. Tak ada kita pula zaman kita macam nak buat kasta pula dekat masjid.
Ada baru ni viral, tak puas hati. Dia kata masjid ni dibina dengan duit rakyat Malaysia. Sepatutnya rakyat Malaysia yang duduk sah depan, yang duduk sah kedua. Dasar rakyat Malaysia yang datang lambat. Siapa suruh? Tapi nak cerita ni ada mentaliti orang jahil. Orang-orang yang jahil. Begitu mudahnya iblis membelit mereka ni. Baik, muslihat iblis yang pertama terhadap mereka ialah mereka lebih mementingkan ibadah daripada ilmu. Tengok. Yang pertama sekali iblis membelit mereka ni, menyesatkan mereka ni, menjadikan mereka ni lebih mementingkan ibadah berbanding ilmu. Ibadah rajin, tapi pergi dengar kuliah jarang. Ibadah rajin, tapi nak dengar kuliah, nak dengar ceramah, nak pergi majlis-majlis ilmu belajar ni kurang sangat. Ni antara beritan tipuan iblis kepada mereka. Padahal ilmu lebih utama daripada ibadah nafilah. Ilmu yang kamu belajar tu lebih baik daripada kamu melakukan perkara-perkara sunat. Kenapa begitu? Sebab talabul ilmi faridatun. Belajar ilmu ni satu kewajipan, kefarduan bagi seorang muslim. Sedangkan buat benda-benda sunat tu sunat. Kita semayang sunat, kita sedekah sunat, kita berpuasa sunat, apa sahaja benda sunat itu sunat. Tapi belajar ilmu ni hukumnya wajib. Kalau kita jahil, kalau kita tahu kita jahil, kita wajib pergi belajar. Jangan teruskan dengan kejahilan kita. Jadi iblis memberi mereka, tak apa, yang penting aku beramal. Yang berilmu tapi tak beramal banyak mana, tapi yang penting aku ni tak ada ilmu tapi aku beramal. Salah juga, tak boleh juga. Tak boleh juga begitu. Baik, iblis menampakkan diri kepada mereka bahawa maksud ilmu adalah amal, sementara yang mereka fahami tentang amal ini hanya sekadar amal anggota tubuh. Mereka nampak ilmu ni tujuan kita belajar sebab nak beramal lah. Sebab itulah aku beramal. Apa guna ilmu yang banyak tapi tanpa amal? Pandai pula dia cakap. Dia cakap pandai. Dia kata belajar tinggi-tinggi pun tak ada amal, tak ada guna. Baik aku beramal tapi ilmu tak ada. Tengok. Dia punya hujah. Sedangkan bahawa amal itu hanya akan betul bila mana datang daripada ilmu yang betul. Amal yang kita lakukan itu hanya dikira betul bila mana kita buat benda dengan berasaskan ilmu. Baik. Sementara bahawa amal itu, dan apa yang mereka harus ketahui bahawa amal itu adalah amal hati, dan amal hati lebih utama daripada amal anggota tubuh. Ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Ni satu kata-kata yang perlu kita simpan dalam diri kita. Amal hati itu lebih utama daripada amal anggota tubuh. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, seorang manusia ni Allah bezakan dia dengan manusia lain ni dengan amal hati, bukan dengan amal anggota tubuh. Kita semayang, kita sebelah kawan kita semayang, kawan kita datang masjid kita semayang, Allah bagi pahala lebih kepada hati orang yang semayang tu, bukannya anggota yang semayang tu. Kita semayang sama macam dia, kita takbir dia pun takbir, kita baca Fatihah dia baca Fatihah, kita rukuk dia rukuk, kita sujud dia sujud. Tapi pahala siapa yang lebih banyak? Pahala orang yang hati dia khusyuk. Hati dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya, amal ibadah kita ni dinilai berdasarkan hati. Jadi amalan dalam hati itulah yang lebih penting daripada amal anggota badan. Jadi sebab itulah amal hati ni yang utama, dia ilmu. Kena belajar. Jadi kalau tak ada ilmu, kita buat amal anggota badan tanpa ilmu, maka kita tak dapat pahala yang besar. Kerana amal hati kita ni rosak. Tuan-tuan, banyak contoh. Kalau nak bagi contoh, banyak contoh. Yang pertama sekali kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima sedekah. Tengok. Kita sedekah, orang ni sedekah. Sedekah yang paling bernilai, sedekah orang yang betul-betul ikhlas bagi sedekah berbanding orang yang bagi sedekah dalam keadaan nak mengungkit-ungkit sedekah dia. Jadi perbezaan tu dari sudut niat, dari sudut hati dia. Hati. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati sekalian, dalam satu hadis Rasul sebut, orang yang keluar mencari rezeki ni
Ada orang keluar mencari rezeki, pahala dia umpama dia ni berjuang pada jalan Allah. Ada orang keluar mencari rezeki, pahala dia bukan pahala, balasan dia umpama dia ni berjuang pada jalan syaitan. Ni Nabi sebut. Kalau dia in kana kharaja yas'a liwaladihi sighar, kalau dia keluar mencari rezeki untuk anak yang kecil, dia nak tanggung anak dia yang kecil, ataupun dia cari rezeki untuk nak sara mak ayah dia yang dah tua, ataupun dia cari rezeki untuk jaga kehormatan diri dia, maka mereka ni Rasul sebut fi sabilillah, pada jalan Allah. Tetapi kalau dia cari rezeki untuk apa? Riya'an wa fakhran, kalau dia cari rezeki kerana nak menunjuk-nunjuk, kerana nak berbangga-bangga, maka dia ni fi sabilis syaitan, dia pada jalan syaitan. Ni tuan-tuan. Maknanya yang Allah tengok hati. Jadi amal hati itu lebih baik berbanding amal anggota badan. Para ulama sebut hati ni umpama benih. Amalan kita ni umpama air. Air yang kita buat ni, kita siram benih ni, kalau benih ni baik, maka kita dapat ganjaran yang besar, dapat hasil buah yang baik. Tapi kalau benih ni rosak, kalau kita beramal banyak pun, tapi kita duk siram air kepada benih yang rosak, maka benih ni takkan tumbuh memberikan buah. Takkan tumbuh memberikan buah. Itu beza antara orang yang beramal dengan hati yang baik berbanding orang yang beramal dengan hati yang rosak. Jadi hati ni nak jadi baik, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ni tuan-tuan puan rahmat sekalian. Baru ni kawan saya sendiri cerita, dia pergi buka puasa kat dalam satu masjid, masjid elit jugalah kat KL ni. Buka puasa, tengah tunggu nak buka puasa ni, dia sampai-sampai tu ada dah 2 orang pakcik tengah menunggu juga kat meja nak buka puasa. 10 minit nak buka puasa ni, kata pakcik 2 orang ni duduk bersembang. Dia pun tak pasang telinga lah nak dengar bersembang pasal apa. Rupa-rupanya duduk bersembang, duduk kutuk orang, kutuk AJK masjid, duduk kutuk Tok Imam. Tengah nak buka puasa ni, tengah tunggu nak buka puasa, duduk kutuk AJK masjid, duduk kutuk Tok Imam. Padahal yang buat program iftar buka puasa ni AJK masjid dengan Tok Imam, tapi dia duduk kutuk Tok Imam dengan AJK masjid. Nak cerita je. Akhirnya kawan saya ni keluar, pindah pergi meja lain. Tak selesa duduk di meja tersebut. Nak cerita yang tuan-tuan, ni masalah hati. Puasa dia, puasa kita puasa. Tapi puasa yang diterima Allah ni puasa yang dengan hati yang sejahtera. Sebab itulah dalam Quran sebut illa man atallaha biqalbin salim, pada hari akhirat kelak Allah tak terima segala benda-benda yang lain. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana harta dan anak-anak tak bermanfaat kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan, kebetulan kita 10 malam terakhir ini, baru ni saya baca satu tulisan seorang ulama, dia kata 10 malam terakhir ini berkejarlah melakukan amal kebaikan dari sudut apa? Dari sudut membaiki hati. Pertama kali juga dengar. Dia kata jangan duk kejar nak tambah rakaat, tarawih 20 nak buat 40. Jangan duk kejar nak qiyamul lail. Qiyamul lail 10-8, nak buat 20 qiyamul lail. Dia kata tak payah sibuk nak fikir benda-benda macam tu, sibuk bersihkan hati 10 malam terakhir ni. Dia kata itulah punca Allah terima ibadat kita ataupun tidak. Kalau kita banyak semayang pun tapi hati kita ni rosak, macam baru ni tuan-tuan, ada seorang ustaz viral sekejap kat media. Dia pesan apa? Pesan kepada jemaah yang buat semayang 20 rakaat tarawih. Dia kata apa? Jangan pandang belakang. Pakcik-pakcik, tuan-tuan haji yang semayang 20 rakaat tu, tolong jangan pandang belakang. Dah habis 8 rakaat tu, buat pandang depan je, tak payah nak tengok pula jemaah. Buat lapan kat belakang tu. Sebab apa tengok? Sebab dia kata bila pandang belakang tu, ada sebahagian pakcik tu pandang macam orang yang buat lapan tu macam buat dosa pula. Nak ceritanya hati tu. Hati ni tuan-tuan puan rahmat sekalian. Jadi amal ibadah kita ni, nilai dia tu Allah tengok berdasarkan hati. Istighfar kita pun tuan-tuan, Allah tengok berdasarkan hati kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati kita tak ada rasa menyesal dengan dosa, maka istighfar kita tu tak diterima. Ini tuan-tuan, taubat kita, istighfar kita tak diterima oleh Allah kalau hati kita tak ada rasa menyesal pun dengan dosa yang kita buat. Istighfar lah banyak mana pun, tapi kalau kita rasa
tak ada rasa nak insaf, nak menyesal dengan dosa kita buat, istighfar kita tu tak diterima oleh Allah. Jadi nak ceritanya semua benda amal ibadat yang kita buat ni, pastikan hati tu dulu bersih. Hati tu dulu betul. Baik. Mutarrif bin Abdullah berkata, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Keutamaan ilmu yang kita belajar yang masuk dalam hati itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ini kata seorang tabi'in, Mutarrif bin Abdullah. Kemudian Yusuf bin Asbaq juga berkata bahawa satu bab ilmu yang engkau pelajari lebih baik daripada 70 orang yang berperang. Satu bab ilmu yang kamu belajar lebih baik daripada 70 orang yang berperang. Ini kata dia lah. Sebab Nabi Allah Subhanahu wa taala sendiri pun berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Tidak patut bagi orang beriman ni keluar secara keseluruhan, semua keluar pergi berperang. Nabi Allah pesan supaya ada sekelompok, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada satu kumpulan yang keluar untuk mencari ilmu? Mana sebahagian kumpulan keluar berperang, sebahagian kumpulan pergi mencari ilmu. Jangan keluar semua pergi berperang. Ni Allah sebut sendiri dalam Quran. Nak ceritanya, walaupun berperang tu mati syahid ni besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama Allah pesan juga dia ada sekumpulan manusia pergi belajar ilmu. Kerana dengan sebab mereka belajar ilmu ni, mereka boleh ajarkan, betulkan orang yang jahil. Baik. Al-Mu'afi bin Imran berkata, menulis satu hadis lebih aku sukai daripada solat sepanjang malam. Dia kata aku tulis satu hadis, aku belajar satu hadis, lebih aku suka daripada aku semayang sepanjang malam. Daripada aku semayang lepas isyak sampai subuh, baik aku belajar hadis. Satu hadis pun tak apa. Ni kata Mu'afi bin Imran. Ketika muslihat iblis ni mengena, lalu mereka lebih baik mementingkan ibadah dengan anggota tubuh daripada ilmu, maka mereka membuka peluang bagi iblis untuk menciptakan muslihat yang lain dalam pelbagai macam ibadah. Di antaranya adalah seperti berikut. Dia cerita pula, dia perincikan pula contoh-contoh mereka yang dibelit oleh iblis kerana mementingkan amal ibadat berbanding ilmu. Baik, muslihat iblis dalam masalah hadas. Hadas ni dalam masalah kita berhadas lah. Berhadas sama ada berhadas besar ataupun berhadas kecil. Bila kita berhadas, sama ada kita nak kena berwudu ataupun nak kena mandi wajib. Dan sesuatu yang dianggapnya lebih baik. Iblis menyuruh mereka untuk berlama-lama berada dalam tandas. Padahal yang demikian itu dapat mengganggu fungsi paru-paru. Kata Ibn Jauzi. Tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita suka duduk lama dalam tandas. Masuk tandas, kalau dia masuk tandas sejam baru keluar. Tuan-tuan, itu termasuk dalam muslihat beritan tipu daya iblis. Tandas ni tempat siapa tuan-tuan? Tandas ni tempat syaitan. Tiba-tiba kita pula suka dalam tandas. Ni tuan-tuan puan dia rahmat sekalian. Ni bukan nak kata apa, kadang-kadang saja masuk tandas. Saja masuk tandas nak healing. Ataupun nak merokok dalam tandas. Itu tuan-tuan puan dia rahmat sekalian. Walhal tandas ni tempat yang tak elok. Tempat tu menjadi tumpuan syaitan. Kita pula duduk lama-lama dalam tandas. Seseorang boleh berada dalam tandas menurut kadarnya. Boleh, bukan tak boleh masuk tandas, tapi duduk sekadarnya sahaja. Di antara mereka ada yang buang hajat sambil berdiri, berjalan ataupun sambil berdehim, atau mengangkat salah satu kakinya dengan anggapan untuk menghabiskan kotoran yang masih ada di dalam pundi dia. Kadang-kadang ada macam-macam orang, macam-macam jenis. Dia nak buang air tu, dia punya was-was tu. Dia nak pastikan kebersihan. Kononnya tak nak bagi ada lagi saki-baki kencing dalam pundi dia. Dalam tanah tu dia undang mandi, jalan, berdiri, duduk, angkat sebelah kaki. nak bagi air kencing tu, kononnya nak bagi lawas semua keluar. Ni contoh beritan tipu daya iblis kepada mereka. Padahal jika yang demikian ini terus-menerus dilakukan dapat menyebabkan keluar air kencing. Memang kalau dia buat macam tu, memang air kencing akan tetap keluar. Dah kau buat macam tu, memanglah air kencing tu akan tetap keluar. Jadi kita ni kencing sekadarnya, dah rasa dah berhenti keluar. Jangan ada rasa, ada lagi ni kok air kencing dalam saluran kencing. Berjalan, mudah mandi dalam tandas.
angkat sebelah kaki pula, lompat-lompat, duduk, bangun. Ni semuanya beritan tipu daya iblis kepada orang tersebut. Baik. Kemudian di antara mereka ada yang menganggapnya air yang melimpah dia baru puas jika dapat menghilangkan hadas sebanyak 7 kali sesuai dengan mazhab yang paling ta'assub. Dia basuh kencing 7 kali basuh. 7 kali basuh sesuai dengan mazhab yang paling ta'assub, kata Imam Ibn Jauzi. Sesiapa yang tidak puas hati, yang tidak puas terhadap ketetapan syarak, maka dia layak disebut ahli bid'ah, bukan orang yang melakukan ittiba', iaitu mengikut sunnah. Kalau dia ni buat begitu, basuh najis pun sampai 7 kali basuhan, maka dia layak dipanggil sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni mereka yang mereka reka ibadat, mereka reka cara sendiri. Walhal najis kencing ni basuh 3 kali pun cukup. 3 kali tu paling maksimum dah tu. 7 kali ni kalau najis mughalladhah. Kalau jilatan anjing, kalau jilatan anjing ataupun dikiaskan dengan khinzir babi ni 7 kali. Tu najis yang mughalladhah. Tiba-tiba kita kena basuh kencing sampai 7 kali. Ni dikira ta'assub dan dikira ahli bid'ah. Baik, kemudian muslihat iblis dalam masalah wudu. Okey, selesai masalah buang air. Masalah wudu pula. Okey, di antara mereka ada yang diperdaya dalam masalah niat dengan berucap aku berniat menghilangkan hadas, lalu berkata untuk sahnya solat, lalu berkata lagi aku berniat untuk menghilangkan hadas. Ni banyak. Kadang-kadang kita jumpa. Dia nak ambil wudu tu, dia tak ada air dengan tangan, aku berniat untuk menghilangkan hadas. Patut tak pati. Baca lagi untuk mensahkan, membuatkan sembahyang aku ni sah. Tambah lagi lafaz tu. Kemudian ulang balik, aku berniat untuk menghilangkan hadas, untuk sahnya solat. Barulah nak berwudu. Ni tuan-tuan, ni kata Ibn Jauzi, ini beritan tipu daya iblis kepada mereka. Walahan niat ni dalam hati, bukannya dalam sebutan. Kita niat, maksudnya niat ni dalam hati kita. Kita berniat nak ambil wudu. Jadi dah sah tu wudu tu, tak perlu nak baca aku berniat nak berwudu untuk mengangkat hadas, untuk menyebabkan sahnya sembahyang aku. Ni semuanya bukan diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab muslihat iblis ini adalah kejahilan terhadap syarak. Iblis membelit, memberikan tipu daya muslihat ni kerana orang tu jahil terhadap syarak. Sebab yang namanya niat itu ada dalam hati. Niat tu dalam hati, bukan dengan lafaz. Bukan dengan sebut. Kita lafaz salah pun, kalau niat kita betul, tetap niat kita dikira. Macam kita semayang, nanti tengah hari nak semayang zuhur, kita silap usalli fardal asri. Dalam hati kita nak semayang zuhur, tapi mulut kita sebut usalli fardal asri. Kita pun Allahu Akbar. Sah tak semayang kita? Jawapannya sah semayang kita. Sebab yang dikira ialah berdasarkan hati, bukan berdasarkan mulut. Mulut ni boleh jadi kita salah sebut, tapi yang dikira adalah berdasarkan hati. Baik. Melaksanakan niat dengan lafaz merupakan sesuatu yang sama sekali tidak diperlukan, di samping tidak ada maknanya. Kalau buat wuduk ni tak payah nak baca lafaz niat apa-apa. Niat je aku nak berwuduk, dah basuh terus. Baik. Di antara mereka ada yang dikecoh iblis ketika tak kala memandang air yang digunakan untuk berwuduk dengan berkata, dari mana engkau tahu bahawa air itu suci? Lalu dia membuat pelbagai kemungkinan yang macam-macam. Padahal fatwa syarak sudah cukup baginya bahawa dasar hukum air adalah suci. Yang asas ini adalah tidak boleh ditinggalkan hanya kerana kemungkinan-kemungkinan. Tengok. Ada sebahagian orang bila dia nak berwuduk, dia soal pula, air ni daripada mana kita tahu dia suci? Entah tadi ada tikus masuk ke? Tengok. Dia buat andaian-andaian pula. Ada jenis orang yang was-was macam tu. Dia nampak air dalam baldi ni. Air ni suci ke tak? Entah tadi ada tikus masuk ke? Entah tadi ada cicak jatuh ke? Macam-macam dia buat andaian. Kita tengok secara zahir je, nampak air tu bersih, kira suci. Ni hukum. Sebab hukum, kaedah dia, hukum asal adalah suci. Kalau kata ada benda yang tak nampak, yang najis masuk, kalau kita selagi mana kita tak nampak dengan mata kepala kita, maka kita tak boleh hukumkan air itu najis. Tak boleh. Kita jangan kata andai, mana tahu tadi ada kucing ke pergi jilat, ada anjing ke pergi minum. Bekas tersebut tak payah. Ni tuan-tuan puan-puan rahmat sekalian, ni contoh belitan was-was iblis
kepada orang yang nak berwuduk. Di antara mereka ada yang dikecoh dengan masalah melimpahnya air, padahal banyaknya air menghimpun 4 jenis perkara makruh. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Yang kedua, menghabiskan waktu yang sangat berharga dalam perkara yang bukan wajib dan bukan pula sunat, melangkaui syarak kerana tidak merasa puas terhadap sesuatu yang sudah dicukupkan syarak kaitannya dengan penggunaan air yang sedikit. Yang ketiga, memasuki perkara yang dilarang berupa sikap yang berlebih-lebihan dalam 3 perkara di atas. Baik. Ada orang dia nak berwuduk, dia rasa tak cukup dengan air yang sikit. Ini tuan-tuan. Dia kalau dia punya wuduk tu air 1 kolak pun habis. Kalau dia nak berwuduk tu, nak cerita dia punya was-was tu, dia berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Sehingga kan air 1 baldi pun rasa tak cukup untuk berwuduk. Walhal Nabi kita Muhammad ajar kita ni berwuduk guna air apa? Sikit saja. Kalau kita dah botol 1 botol air mineral tu cukup untuk berwuduk. Kalau Nabi kita Muhammad kadar dia 1 botol air mineral yang kecil tu cukup untuk berwuduk. Kalau 1 baldi tu cukup untuk mandi wajib, dah cukup. Maknanya gunakan air sekadarnya sahaja. Jangan rasa tak cukup ni ustaz. Bukannya kita nak cuci najis, kita nak berwuduk. Berwuduk ni kita nak mengalirkan air kepada anggota wuduk. Tu je. Tapi oleh kerana beritan tipu daya iblis, dia rasa macam tak cukup. Baik, ada kalanya mereka berwuduk dalam jangka waktu yang lama sehingga tertinggal waktu solat. Ada juga. Macam tadilah duduk dalam masjid, duduk lama nak apa dalam masjid, duduk dalam tandas. Buang air lama dah, masuk tandas. Masuk tandas pun sejam. Berwuduk pula sejam, habis waktu maghrib. Buka puasa, makan dulu. Lepas makan masuk bilik air setengah jam. Tengok-tengok dah azan isyak. Sebab apa? Sebab was-was. Sebab beritan tipu daya iblis. Berlama-lama dalam tandas dan berlama-lama untuk berwuduk sehingga tertinggal waktu solat atau tidak dapat solat pada awal waktu. Ada juga. Dia masuk bilik air sebelum masuk lagi waktu zuhur, tapi tak sempat juga sembahyang berjemaah zuhur kat masjid. Ada yang jadi macam tu. Dia punya lama masuk bilik air ni. Ni beritan tipu daya iblis kepada mereka. Atau tidak dapat solat pada awal waktu, tak sempat berjemaah atau tertinggal mengikuti solat jemaah. Andai kata dia memikirkan urusannya, tentu dia akan tahu bahawa dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dan juga berlebih-lebihan. Kalau dia renung balik, kalau dia muhasabah balik diri dia, maka dia kena tahu dia telah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, buang masa, buang air untuk mengangkat hadas. Baik, kita sering melihat orang yang sangat memerhatikan masalah was-was ini, sementara dia tidak mahu memerhatikan masalah makan dan minumnya, tidak menjaga lidah dari riba. Andaikan saja dia mahu memikirkan urusannya. Ni tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang yang peliknya, orang yang was-was ni, dia was-was dalam penggunaan air, dalam masalah hadas, nak angkat hadas. Tapi dia tak pernah was-was dalam soal makan minum dia. Dia tak peduli makan minum halal ke haram, dia tak peduli, dia belasah semua. Dia tapau semua, tak kira dah halal ke haram, dia tapau semua. Dia tak peduli nak kutuk-kutuk orang dalam masalah riba. Kutuk-kutuk orang, nak mengumpat orang, nak caci maki orang, dia tak peduli. Tapi bak nak semayang, dia punya teliti tu. Buang masa, nak berwuduk pun sampai sejam. Dalam bilik air, duduk dalam bilik air sampai sejam. Sangat detail. Tapi dalam bab makan minum halal haram, dia tak peduli. Dalam masalah dosa pahala, dia tak peduli. Ni contoh beritan tipu daya iblis kepada orang yang begini. Ni tuan-tuan puan dan rahmat Allah sekalian. Dalam soal makan minum ni tuan-tuan, kadang-kadang kita sendiri pun tuan-tuan kena hati-hati. Kadang-kadang kita pergi masjid buat tahlil, dan kita tak buat tahlil, kita ambil makan tu. Hukumnya apa tuan-tuan? Kita pergi masjid, masuk masjid tu ada orang bagi makan, orang sediakan makan minum. Dia kata lepas isyak ni mintalah sama-sama buat doa tahlil untuk arwah ayah saya. Kemudian ambillah makanan saya sedia kat belakang. Kita tak buat tahlil, kita ambil makanan tersebut. Apa hukumnya? Tuan-tuan, sebagian ulama kata tak boleh.
Tak boleh ambil makanan tersebut sebab orang tu sediakan makanan bagi mereka yang bertahlil, berdoa untuk ayah dia, arwah ayah dia. Tiba-tiba kita tak tahlil pun, tak berdoa pun kepada arwah ayah dia, kita mai ambil makanan tu. Jadi tak boleh. Begitu juga. Banyak kes kalau masing-masing kalau hari Jumaat, orang letak pisang kat masjid. Kita ambil pisang tu standan bawa balik rumah. Apa hukumnya? Tak boleh. Orang letak pisang kat masjid tu untuk orang yang datang solat berjemaah. Solat Jumaat di masjid. Tiba-tiba kita ambil pisang tu bawa balik kepada keluarga kita di rumah. Keluarga kita tak sembahyang Jumaat. Tengok. Jadi kita telah menyalahgunakan harta tersebut. Tujuan dia letak tu untuk nak bagi orang makan, orang yang datang sembahyang Jumaat ni boleh jadi lapar. Tengah hari lapar, tak sempat nak makan, tak apa, makan pisang dulu nak hilangkan kelaparan. Tiba-tiba kita ambil pisang tu, kita sorok bawa balik rumah untuk anak isteri kita kat rumah. Jadi makan minum kita tu dikira syubhah. Bimbang, takut jadi haram. Jadi kena hati-hati. Jadi nak cerita kadang-kadang orang yang was-was ni, dia berhati-hati dalam berwuduk, dalam masalah air, dalam masalah wuduk, tapi tak berhati-hati dalam masalah makan minum dia. Baik. Rasulullah SAW pernah melalui Sa'ad yang sedang berwuduk. Lalu beliau bertanya, mengapa engkau berlebih-lebihan seperti ini, wahai Sa'ad? Jadi Sa'ad, sahabat Nabi ni bertanya balik kepada baginda, apakah dalam wuduk itu juga ada istilah berlebih-lebihan? Baginda menjawab, ya, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir. Tuan-tuan puan. Nabi nasihat kepada sahabat dia. Bila mana tengok sahabat dia ni berlebih-lebihan menggunakan air untuk berwuduk. Nabi tanya kenapa berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi sahabat ni kata, ada istilah berlebih-lebihan juga ke dalam menggunakan air, wahai Rasulullah, untuk berwuduk? Rasulullah sebut, na'am, wa in kunta fi nahrin jarin. Ya, walaupun kamu berada di tepi sungai yang mengalir. Kita kadang-kadang kita rasa, tak apa, air banyak Ustaz, kolak kita ni banyak air, tepi sungai, rumah saya tepi sungai Ustaz, apa masalahnya guna air lebih-lebih pun? Itu tetap dikira membazir. Walaupun kita kata, ada sungai, ada sumber air yang banyak dekat rumah kita, tak boleh. Walaupun sumber banyak, kita tak boleh membazir. Baik, sebab itulah kita ni tuan-tuan perempuan kira hati-hati. Begitu juga dalam istilah duit banyak. Kalau kita duit banyak pun jangan membazir. Beli baju kaya sampai 10 pasang, apa cerita? Tu dikira membazir. Walaupun kita kaya, Ustaz, tak apa, gaji saya RM12,000 sebulan. Walaupun gaji RM12,000 sebulan pun tak boleh membazir. Islam ni sangat menegah kita ni sifat berlebih-lebihan membazir. Dalam berwuduk pun tak boleh membazir. Sedangkan wuduk ni benda yang wajib, kita nak sembahyang kita berwuduk, tapi tak boleh membazir air. Apatah lagi benda-benda yang lain yang boleh mendatangkan kerugian kepada diri kita. Baik, daripada Abu Na'amah bahawa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon syurga Firdaus kepadamu. Aku memohon istana berwarna putih di sebelah kanan dari syurga saat aku memasukinya. Tengok. Ini contoh. Abdullah bin Mughaffal dengar anak dia berdoa. Lalu Abdullah berkata, mohonlah syurga kepada Allah dan berlindunglah dari neraka. Kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul di tengah umat ini segolongan orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Itu tuan-tuan perempuan. Nabi pernah sebut pada kita, akan datang daripada kalangan umat aku ni mereka yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Yang bersuci kita dah sebut tadi, berlebih-lebihan dalam berwuduk. Dalam berdoa ni juga ada. Ni berlaku zaman tabi'in ni, zaman sahabat ni, Abdullah bin Mughaffal ni, anak dia berdoa, ya Allah, bagilah aku masuk syurga Firdaus dan bagilah pada aku ni istana putih di sebelah kanan aku masa aku masuk syurga tersebut. Dia boleh lagi minta secara detail, nak benda macam tu. Jadi Abdullah bin Mughaffal ni nasihatkan anak dia, wahai anak aku, mintalah syurga dengan Allah dan minta perlindungan dengan neraka. Tu je. Jangan berlebih-lebihan minta dengan Allah. Minta perincian. Minta masuk syurga, minta jauh daripada neraka. Tu pun dah cukup. Minta masuk syurga, ya Allah, minta istana putih sebelah kanan masa aku masuk syurga nanti.
Ni ada yang jenis macam tu. Ni tuan-tuan. Macam tu juga kadang-kadang saya tengok, dengar budak-budak muda ni doa nak dapatkan pasangan. Ya Allah, bagilah aku ni seorang suami, suami yang tinggi, suami yang tinggi, yang kulit sawo mata, yang dia punya doa tu, Allahu Akbar. Cukuplah ya Allah, bagilah aku ni pasangan yang soleh, pasangan yang soleh. Dah cukuplah. Tak payahlah minta ya Allah bagilah suami yang tinggi, yang kulit sawo matang, yang banyak duit. Semua benda nak minta perincian, nak perincikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikira berlebih-lebihan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang tak kahwin sampai ketua tu. Kadang-kadang minta terlalu detail. Terlalu detail sangat. Padahal Nabi tak ajar kita minta macam tu. Minta doa ni umum je. Baik. Daripada Ibnu Syawzab, dia berkata, Al-Hasan menghadapi sebahagian orang seraya berkata, seseorang ada yang berwuduk dengan air dari satu baldi, mandi dengan banyak air, satu baldi demi satu baldi, kerana hendak menyiksa diri sendiri dan menyalahi sunnah Nabi. Abdul Wafa bin Aqil berkata, sesuatu yang paling berharga yang dicari orang-orang yang berakal adalah waktu. Dan yang paling sedikit digunakan orang yang beribadah adalah air. Ni kata Abdul Wafa bin Aqil. Dia kata benda yang paling berharga yang dicari oleh orang yang berakal adalah waktu. Orang yang bijak, orang yang berakal ni, apa yang dicari, dia nak waktu. Waktu yang lebih. Kalaulah aku ni ada banyak masa nak buat kebaikan. Ni orang yang bijak. Dia sentiasa fikir macam mana aku nak jimat waktu aku ni. Tak nak buang masa. Tak nak buang masa, buang masa kepada benda-benda yang tak berfaedah. Penulis kitab kita ni tuan-tuan, Ibn Jauzi, dalam kisah dia, dia kata apa? Dia sendiri pernah asap pensil ketika mana tetamu datang rumah. Dia ni suka menulis kitab, Ibn Jauzi. Jadi dia banyak berada di rumah tulis kitab. Jadi dia kata kadang-kadang aku terganggu dengan tetamu-tetamu yang datang ke rumah aku. Terutamanya mereka yang datang tanpa tujuan. Dia kata datang melawat aku tanpa tujuan. Saja-saja nak sembang, nak borak-borak. Lalu aku apa? Lalu aku ambil kesempatan bila mana mereka datang, aku sambil-sambil layan mereka ni, sambil-sambil asap pensel. Tengok. Dia punya fikir macam mana nak jimatkan waktu, tak nak buang masa. Jadi sambil-sambil layan tetamu yang tak diundang. Mana tetamu yang dia kata banyak buang masa aku. Bukan datang nak sembang benda penting pun, nak sembang benda tak apa-apa. Nak sembang baju raya colour apa? Tahun ni break orange. Tahun ni break orange pula dah. Kalau tema nak sembang benda-benda yang remeh. Jadi dia buat apa? Dia asap pensel sambil-sambil layan, sambil-sambil buat kerja lain. Dia kata aku tak nak buang masa. Layan orang-orang yang bersembang benda-benda tak bermanfaat. Baik. Jadi orang yang berakal, benda paling berharga bagi mereka ni adalah waktu. Macam mana kita nak gunakan waktu sebaiknya. Kita puasa ni tuan-tuan, ambil waktu. Waktu yang kita nak jaga. Waktu sebelum buka puasa, kita nak ambil waktu tu nak berdoa. Waktu malam. Sebab tu para ulama sebut, kalau nak pergi shopping, nak pergi kedai sekalipun bulan puasa ni, pergi waktu siang. Waktu malam tak payah sibuk nak pergi kedai. Waktu malam ni untuk bertarawih, beribadah. Kita sibuk malam-malam tu dah nak pergi round. Nak pergi cari baju raya. Siang hari buat apa? Siang hari tidur. Eloklah tu. Waktu kita terbuang begitu saja. Tanpa ada faedah. Sedangkan orang berakal ni, benda paling berharga bagi dia adalah waktu. Dan yang paling sedikit digunakan oleh orang yang beribadah adalah air. Orang beribadah ni paling sikit apa dia? Paling sikit menggunakan air. Mereka banyak berzikir, mereka banyak semayang, mereka banyak berpuasa. Mereka paling sikit guna air. Ni orang beribadah. Jadi kalau kita ni nak rasa diri kita ni ahli ibadah, jangan kerap masuk bilik air, guna air. Tuan-tuan, kalau pernah dengar cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Orang gaji dia, hamba dia cerita, aku pernah berkhidmat pada Imam Abu Hanifah ni dan aku boleh cerita, dia kata aku boleh cerita Imam Abu Hanifah ni sembahyang subuh 40 tahun dengan wuduk sembahyang isyak.
Imam Abu Hanifah ni hamba orang gaji dia cerita. Imam Abu Hanifah ni semayang subuh 40 tahun dengan wuduk semayang isyak. Dia yang menjadi pembantu Imam Abu Hanifah ni kata begitu. Dia tak tengok mama dia. Lepas main isyak ni, Imam Abu Hanifah ni semayang sunat. Kemudian mentelaah buku, kemudian tulis buku. Sedar-sedar subuh. Dia keluar semayang subuh tu tanpa ambil wuduk. Tengok cerita Imam Abu Hanifah. Hebat tak hebat dia ni. Jadi kita kejap-kejap masuk bilik air. Kejap-kejap masuk bilik air. Kejap-kejap. Kenapa kita kerap masuk bilik air? Sebab kita makan banyak. Sebab kita makan banyak, minum banyak. Imam Abu Hanifah ni mungkin oleh kerana dia boleh buat begitu sebab dia mungkin makan pun sikit, minum pun sikit. Jadi dia boleh 40 tahun. Hamba dia cerita 40 tahun. Aku tengok dia tak pernah ambil wuduk semayang subuh. Mana dia semayang wuduk dia ambil wuduk semayang isyak tu semua subuh terus. Ni nak cerita je ulama-ulama dulu. Baik. Kemudian dari akhlak Rasulullah SAW tidak pernah dikenal adanya ibadah dengan menggunakan air yang berlebihan. Dia kata baginda Rasulullah, akhlak Nabi pun tak ada kita tengok dalam sunnah Nabi guna air secara berlebih-lebihan. Tak ada. Bahkan Nabi larang pula. Nabi marah sahabat bila nampak mereka ni berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Baik, kemudian muslihat iblis dalam masalah azan. Baik. Di antaranya adalah melagukan azan. Ini antara beritan diburai iblis kepada mereka yang melaungkan azan. Apa dia? Yang pertama sekali melagukan azan. Bukan tak boleh melagukan azan, boleh. Tapi janganlah melampau-lampau. Ni kadang-kadang mak tu sampai tak tahu apa harakat dah. Allah nak boleh sampai Allahu Akbar tu, Allah tu tak tahu apa harakat dia. Dia boleh panjang. Sebab mementingkan lagu. Mementingkan lagu. Saya sendiri pernah nasihat kepada seorang bilang. Kadang-kadang tengokkan masjid tu waktu antara azan iqamah 10 minit. Saya kata kat dia, bang, tuan, 10 minit waktu antara azan iqamah kita buat 10 minit. Abang punya azan pun 6 minit dah. Abang punya azan pun 6 minit. Orang nak sembahyang sunat lagi. Jadi azan tu sekadar saja. Bukan tak boleh berlagu lah. Takkanlah azan dengan suara buruk tak sedap pula. Azan dengan suara yang sedap, tapi janganlah ambil masa sampai 6 minit 7 minit untuk azan. Dan kita buat masa ketetapan 10 minit antara azan iqamah. Awak punya azan pun 10 minit 6 minit dah. Tinggal 4 minit. Orang nak sembahyang sunat, orang nak macam-macam lagi orang nak buat. Jadi tu kadang-kadang kena hati-hati. Tu termasuk beritan tipu daya iblis. Baik, Malik bin Anas dan ulama-ulama lainnya memakruhkan dengan kuat melagukan azan. Kerana yang demikian itu mengalihkan pengagungan terhadap Allah menjadi lantunan lagu. Ini tuan-tuan. Kalau azan pun begitu, maka apatah lagi bacaan Quran. Baru-baru ni mungkin tuan-tuan perempuan pernah tengok dalam WhatsApp viral sekejap awal Ramadan baru ni. Apa dia viral? Dr. Aiman Suwaid tegur qariah daripada Indonesia baca Quran dengan berirama macam lagu. Dia kata Quran ini diturunkan sebagai petunjuk, bukan diturunkan untuk dijadikan lagu. Dia punya teguran tu. Dia kata Quran ni turun kepada kita ni sebagai petunjuk, bukan untuk dijadikan lagu. Kita ni dia kata aku perhati disebut. Aku perhati orang-orang Asia Tenggara ni, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina. Dia kata mereka ni banyak melagukan Al-Quran tanpa faham isi kandungan Al-Quran. Kadang-kadang berlagu tak kena tempat. Tu lagi dahsyat, berlagu tak kena tempat. Ayat-ayat tentang azab neraka pergi berlagu mendayu-dayu. Itu memang tak kena tempat. Jadi sebab tu dah sebagai ulama kata tak boleh. Tak boleh, makruh, ada sebagian kata haram melagukan irama sampai berlebih-lebihan. Baik, yang lain lagi ada yang menambahkan azan subuh dengan zikir, tasbih dan peringatan. Sehingga antara azan dan iqamah dibunyikan peringatan-peringatan ini. Para ulama memakruhkan apa pun yang ditambahkan kepada azan. Ini tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Kalau boleh, janganlah kita ni berlama-lama. Ada juga kadang-kadang untuk Bilal.
Dia sebelum azan tu dia baca bacaan tasbih apa semua tu bukan tak boleh, baca sikit, sekadar sikit cukup lah. Cukup. Ni dia punya bacaan tu 2-3 minit lah. Lepas tu baru nak azan. Tak boleh lah macam tu. Patutnya bila masuk waktu azan terus. Kalau nak baca sikit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lepas tu baru nak azan, okeylah. Boleh diterima lagi. Ni dia baca tu 2-3 minit, lepas tu baru nak azan. Ni contoh beritan tipu daya iblis. Ni makruh, ulama memakruhkan apa-apa pun yang ditambahkan kepada azan. Kita azan ni tuan-tuan nak tambah Sayyidina pun tak boleh. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah dengar? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Boleh ke tambah? Tak boleh. Tu azan tu. Tak boleh walaupun kita kata okey apa kita nak memuliakan, menghormati Nabi kita Muhammad. Tak boleh tuan-tuan. Tambah walaupun nak tambah Sayyidina. Tak ada. Jadi jangan kita nak tambah pula dengan benda-benda lain. Tambah-tambah pada perkataan azan tu. Kalau benda-benda lain tak apalah. Kita nak khutbah nak sebut Sayyidi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak selawat tambah Sayyidina Muhammad tu tak ada masalah. Tapi azan tu tak payah nak tambah-tambah. Dekat kalau Iran pula tambah lagi benda-benda lain pula, yang kalau yang Syiah tu tambah lagi ucapan-ucapan lain pada azan. Baik, ada pula yang malam-malam berdiri di antara menara, lalu dia bersuara lantang memberikan peringatan dan mengingatkan. Atau ada pula yang baca surah-surah Al-Quran dengan suara nyaring sehingga mengganggu tidurnya manusia dan juga mengganggu orang yang sedang solat tahajud. Semua ini termasuk kemungkaran. Ini tuan-tuan puan dan rahmat Allah sekalian. Saya sendiri pernah duduk satu tempat. Pukul 4:30 pagi dia boleh pergi pasang bacaan Al-Quran dekat menara masjid. Subuh 5:30, 5:40 subuh, 4:30 dia pergi pasang bacaan Al-Quran. Apa cerita ni? Kita nak tunjuk apa, nak bagi tahu apa, ni bukan sunnah Nabi pun. Bukan sunnah Nabi pun. Kalau nak baca Quran seminit 2, sebagai ulama kata apalah, seminit 2, 5 minit sebelum azan, okey tak apalah. Nak pasang CD baca Al-Quran. Tapi ni sampai sejam sebelum azan nak baca, nak alunkan, nak baca Al-Quran dekat menara masjid pula tu. Untuk apa? Ada orang tengah terbangun tidur sebab kita. Ada orang tengah tahajud kat rumah. Dengan sebab kita pasang CD Al-Quran dekat menara masjid, dia pun terganggu nak baca dalam semayang tahajud dia. Kita rasa benda tu okey apa ustaz, saya pasang Quran. Bukan tak okey, tapi tak kena tempat. Tak kena tempat. Bukan waktu tu untuk pasang. Bukan waktu tu untuk pasang. Baik, muslihat iblis dalam masalah taharah. Okey, dalam masalah bersuci pula, muslihat iblis terhadap ahli ibadah dalam masalah taharah. Di antaranya dalam masalah pakaian yang dikenakan. Engkau lihat salah seorang di antara mereka mencuci pakaiannya yang sudah suci sehingga beberapa kali. Bukan. Kadang-kadang ada sebagian, pernah kita jumpa sebagian orang, dia bercakap dengan orang, dia nampak air liur orang tu kena baju dia balik, dia basuh baju dia tu. Dia tak jadi nak semayang sebab dia kata tadi kena air liur orang tu. Padahal air liur tu bukannya najis. Air liur orang tu bukan najis pun. Tapi nak cerita dia punya was-was tu, baju yang dah suci dia balik basuh lagi baju tersebut. Ni tuan-tuan puan dan rahmat Allah sekalian. Begitu juga kita tuan-tuan kat Malaysia ni, orang Melayu kita kadang-kadang jom kita dengar azan, jom kita pergi semayang jemaah masjid. Minta maaf ustaz, baju saya kotor. Kenapa pula kotor? Tak ada, tadi saya bercucuk tanam, saya berkebun. Apa itu masalahnya? Kalau kita berkebun, bercucuk tanam, kena tanah seluar kita kena tanah sikit, ataupun pakaian kita kena lumpur sikit, tak ada masalah pun. Benda tu bukan najis. Apa masalahnya? Tak. Kita tinggalkan sembahyang berjemaah yang dapat pahala 27 kali ganda tu semata-mata kerana kita kata baju kita kotor. Kotor sebab apa? Saya tanya, kotor sebab apa? Kalau kotor sebab najis, tak apalah. Tadi saya terkena air kencing. Contoh. Tadi saya terkena tai kucing. Tak apalah, balik tukar baju. Kalau terkena najis. Tapi kalau sekadar tadi kena lumpur, ustaz, tadi saya bercucuk tanam, kena tanah, debu tanah. Itu bukan najis. Tapi kadang-kadang kita nak kita jadi was-was.
Kita jadi was-was sampai kita tinggal benda yang lebih utama. Semayang berjemaah tu benda yang utama, tapi kita tinggal kerana was-was, takut baju kita ni kotor. Baik, boleh jadi ada orang Muslim lainnya yang menyentuh pakaiannya itu sehingga dia merasa perlu untuk mencucinya. Boleh jadi kadang-kadang dia rasa baju dia kotor tu sebab ada orang sentuh baju dia. Macam tadilah kita cerita, dia pula buat keperluan dia. Orang tu sentuh aku, tak tangan dia najis ke tak? Dia buat andai pula. Tak tadi orang tu sentuh aku, tangan dia najis ke tidak? Kotor baju aku ni, balik cuci. Ni tuan-tuan. Begitu juga ada orang tanya, Ustaz, macam mana saya kena samak tak Ustaz? Saya pun boleh tak kena samak. Kenapa pula? Saya bersalam dengan orang bukan Islam. Perlu tak saya samak tangan saya ni? Allah. Bukan Ustaz saya fikir, tak tadi dia pegang anjing ke, tak tadi dia makan babi ke. Jadi saya bersalam dengan dia. Macam mana Ustaz tangan saya? Allah, tak payah tu fikirlah. Ni kadang-kadang kita tu buat andaian yang macam-macam yang menyusahkan diri kita. Menyusahkan diri kita. Salam je lah, mati tak apalah. Semayang je lah. Apa masalahnya? Orang kena fikir nak samak pula tangan ni. Nak samak tangan ni. Tak payah. Tak payah duk fikir buat andaian pelik-pelik. Bukan kita nampak dia pegang anjing depan kita pun. Baik. Kemudian di antara mereka ada yang mencuci pakaiannya di sungai yang mengalir dan merasa tidak cukup hanya mencucinya di rumah. Ada juga. Dia rasa tak cukup. Kalau basuh kat rumah ni tak berapa nak suci. Kena pergi cari sungai juga baru cuci. Ada juga. Ada pula yang mencelup pakaian yang dicucinya dalam telaga seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ni ada juga tabiat amalan orang Yahudi. Dia kata nak bersih baju ni kena pakai air telaga. Air telaga baru kira suci. Air lain tu tak kira suci. Masalah pula. Baik. Para sahabat tidak pernah berbuat seperti itu. Bahkan mereka pernah solat dengan memakai kain dari Parsi tak kala mereka menakluk negeri Parsi. Para sahabat Nabi tak pernah buat benda-benda macam tu. Bahkan sahabat Nabi ni ketika mana mereka berperang, mereka dapat tawan negara Parsi ni. Parsi ni mereka pakai pakaian orang Parsi tu buat semayang. Pakaian-pakaian yang mereka dapat hasil daripada tawanan perang tu mereka ambil, mereka pakai, mereka semayang. Tak ada nak fikir, baju ni orang bukan Islam pakai ni, tak kena najis ke apa ke, kena basuh dulu ni. Kita mungkin fikir macam tu. Tapi sahabat Nabi tak ada fikir macam tu. Ni tuan-tuan, sebab tu lah kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang ada member-member, aku baru beli baju daripada kedai lah, macam mana kena basuh dulu Ustaz? Tak payah. Kalau ada masa basuh. Tapi kalau rasa dah beli baju, dia beli baju kat kedai, tak ada masa waktu semayang nak pakailah baju tu. Apa masalah? Datang masa jahit hari tu dia kena najis ke apa pun, tak payah nak fikir. Kadang-kadang kita ni fikir macam-macam. Datang masa tengah jahit kat kilang hari tu kena najis ke, orang yang jahit tu tangan dia kotor ke apa ke masa jahit baju ni. Ni tengah nak cerita ni. Semua tu bisikan beritan tipu daya iblis kepada kita. Beritan tipu daya iblis kepada kita. Kita tengok zahir dia, nampak najis ke tak? Kalau tak nampak najis, gunalah baju tu. Semayang. Tak payah nak fikir buat andaian macam-macam. Baik. Kemudian di antara mereka ada yang selalu berasa was-was sehingga mencuci pakaiannya hanya kerana terkena setitis air. Ada pula yang lebih baik meninggalkan solat jemaah. Ada yang sanggup tinggalkan solat berjemaah hanya kerana hujan rintik-rintik. Kerana dia takut air hujan itu akan mengotorkan baju tersebut. Ada juga. Ada Ustaz. Zaman kita sekarang ni pencemaran alam banyak berlaku. Ada tak kemungkinan Ustaz air hujan tu kotor najis? Dia kata banyak sekarang ni asap-asap kilang apa semua tu. Jadi tu menjejaskan kesucian air hujan tu Ustaz. Tengok tuan-tuan. Dia berfikir, kata berfikir pelik-pelik. Berfikir macam-macam buat andaian yang di luar. Yang tak perlu pun dia buat andaian. Tapi nak cerita ada orang jenis macam tu. Was-was dibelit oleh belitan tipu daya iblis. Okey, sampai dia tinggal semayang berjemaah kerana fikir baju dia ni kotor ke tak kotor. Baik, semoga sahaja tidak ada seorang pun yang beranggapan bahawa kami merasa alergi terhadap kebersihan. Ibu Nazul kata,
Jangan pula orang salah anggap, jangan pula kamu salah anggap oh kita ni bermudah-mudah dalam soal kebersihan, kesucian. Bukan. Bukan kata oh ustaz ni ni benda kebersihan, ustaz kesucian, kenalah berhati-hati. Bukan kata kita tak berhati-hati. Bukan kata kita nak meremehkan soal kebersihan, kesucian. Tapi masalah sekarang ni awak tu was-was melampau sangat. Awak tu melampau-lampau sangat dalam soal kebersihan. Baik. Tetapi yang tidak kami setuju adalah sikap berlebih-lebihan. Yang kami tak setuju adalah sikap berlebih-lebihan yang keluar daripada batasan syarak dan hanya membazirkan masa. Baik, kemudian di antara mereka ada yang berucap aku berniat solat, bahkan ada yang mengulanginya sekali lagi kerana beranggapan bahawa ada yang belum siap dalam niatnya itu. Ni ada juga kadang-kadang kita nampak sebahagian orang dia nak angkat takbir tu punya susah. Imam dah mula dah angkat takbir, imam dah baca Fatihah, dia tak takbir lagi. Akhirnya bila imam nak rukuk baru masuk niat. Baru takbir Allahu Akbar, baru masuk niat. Dia kata baru masuk niat ustaz. Ni beritan tipu daya iblis juga kepada mereka. Niat ni benda mudah je. Niat dalam hati je aku nak semayang fardu zuhur kerana Allah Taala. Dah. Kita tak sebut dengan mulut pun tak apa. Niat dia ada dalam hati je. Jadi kalau ada niat tu dalam hati, angkat takbir Allahu Akbar dah. Ni kadang-kadang Allah. Banyak kali dah Allah. Tak masuk, dia kata tak masuk niat ustaz. Tak masuk niat. Ni tuan-tuan, itu semuanya beritan tipu daya iblis. Niat itu tidak mengenal istilah batal. Tak ada istilah batal pun dalam niat. Dan tuan-tuan, kalau kita kata apakah perkara yang membatalkan wuduk? Ada perkara yang membatalkan wuduknya sekian. Apakah perkara yang membatalkan solat? Ada perkara yang membatalkan solat sekian. Apakah perkara yang membatalkan niat? Tak ada. Adakah perkara yang membatalkan niat? Tak ada. Jadi kenapa kita rasa niat kita ni tak sah lagi? Tak sah. Nak angkat takbir tu macam-macam cara nak angkat takbir. Macam ustaz-ustaz dekat pondok kata, dia tunggu anak murid. Ada yang angkat takbir macam Atroman. Macam Atroman. Ada yang angkat takbir macam nak potong kayu. Dia punya angkat takbir tu macam nak potong kayu. Itu tuan-tuan boleh rahmat sekalian. Itu semuanya beritan tipu daya iblis kepada seseorang. Baik, niat tu tak ada istilah batal pun dalam niat. Tak ada kata perkara yang membatalkan niat ialah sekian-sekian. Tak ada. Baik, sekalipun mungkin lafaz yang tidak memuaskan, mungkin lafaz kita sebut tak memuaskan pun niat tetap sah. Tu nak cerita. Walaupun lafaz kita sebut tu tak memuaskan, ataupun kita sebut lafaz yang salah. Nak semayang zuhur, kita sebut lafaz nak semayang asar. Semayang zuhur kita tetap sah walaupun kita tidak sebut lafaz nak semayang asar. Yang penting hati kita niat nak semayang zuhur. Ni penting. Baik, atau di antara mereka ada yang bertakbir lalu membatalkannya, kemudian bertakbir kembali. Ni juga banyak berlaku. Dia takbir Allahu Akbar. Kemudian tak lama lagi Allahu Akbar pula. Kemudian tak lama Allahu Akbar pula. Dia ni semayang zuhur ke semayang raya? Semayang zuhur ke semayang raya ni? Banyak kali takbir. Takbir banyak kali. Ni pelik. Ada yang macam tu. Baik. Begitulah dia melakukannya hingga beberapa kali. Jika imam sudah rukuk, dia baru sibuk dengan takbir. Bila imam nak rukuk, barulah kalau kamu nak takbir. Masuk pula niat masa tu. Masuk pula niat masa tu. Tadi 5 minit, 10 minit tak masuk niat. Tiba-tiba imam nak rukuk, baru masuk niat. Ini contoh beritan tipu daya iblis. Jika imam sudah rukuk, dia baru sibuk dengan takbir. Lalu apa yang membuatnya sibuk dengan niat pada saat itu? Apakah benda yang menyebabkan dia sibuk dengan niat? Yang demikian itu tidak lain tidak bukan kerana iblis memperdayakannya. Ini kata Ibn Jauzi. Yang demikian itu, perbuatan itu tidak lain tidak kerana iblis memperdayakannya agar dia tertinggal bagi mendapatkan sesuatu yang lebih utama. Ini tuan-tuan. Iblis ni nak menjadikan kita ni tertinggal benda yang lebih afdal. Sebab baju kita rasa baju kita kotor, kita pun tinggal sembahyang berjemaah. Walaupun masjid tepi rumah, tapi kita alasan baju kotor. Jadi kita tertinggal benda yang lebih afdal kerana was-was kita. Kemudian takbir tadi, begitu juga. Kita tertinggal baca Fatihah. Kita tertinggal buat benda-benda sunat masa berdiri itu.
kerana was-was doa angkat takbir tak selesai-selesai. Tertinggal banyak perkara yang lebih utama. Semua ini merupakan muslihat iblis. Sementara syariat Islam sangat senang dan mudah. Islam ni mudah dan senang, terbebas daripada perkara-perkara yang sedemikian. Baik. Kami mendengar Abu Hazim bahawa satu kali dia memasuki masjid, lalu iblis membisikkan kepadanya, engkau solat tanpa wuduk. Maka dia berkata, apa yang kamu katakan ini tidak akan mempengaruhiku. Itu tuan-tuan perempuan. Kata Abu Hazim, satu ketika dia masuk masjid, dia ada bisikan kat kepala dia. Semayang. Aku ni tak ada wuduk nak semayang. Dan Abu Hazim ni jawab balik kepada bisikan tersebut. Bisikan kamu ni tak akan dapat mempengaruhi aku, menghalang aku untuk semayang. Kita dah yakin kita wuduk tadi, tiba-tiba rasa was-was, wuduk aku ada lagi ke tidak? Wuduk aku ada lagi ke tidak? Jawapannya, wuduk kita masih ada. Tuan-tuan, kalau kita dah yakin satu perkara, kemudian kita syak, ni kaedah fiqh. Kita syak. Jadi syak kita tu tak membatalkan keyakinan yang kita dah yakin. Kita yakin, tadi sebelum keluar rumah aku dah berwuduk. Tiba-tiba kita keluar rumah, kita pergi jalan-jalan, tiba-tiba sampai masjid, waktu masuk waktu zuhur. Kita pun nak sembahyang zuhur, tiba-tiba kita ragu, wuduk aku tadi ada ke tidak? Jawapannya, wuduk kita masih ada. Sebab kita yakin kita ambil wuduk. Kita tak yakin wuduk kita batal. Berbeza kalau terbalik. Kita tadi kat shopping kompleks kita dah masuk tandas. Tiba-tiba kita pergi masjid nak sembahyang zuhur. Kita pun aku ni ada wuduk, kita ada wuduk. Tak ada wuduk lah jawabnya, pasal tadi dah masuk tandas. Jadi kita kena pegang yang yakin. Yang yakin ni apa? Yang yakin tadi aku dah masuk tandas. Maka oleh kerana aku masuk tandas, maka memang wuduk aku tak ada. Jadi ini dia ambil yang yakin. Kalau yang pertama tadi aku yakin aku dah ambil wuduk kat rumah. Yang tak yakin wuduk aku ni batal ke tidak, maka kita kena ambil yang yakin. Yang yakin tadi. Itu kaedah dalam fiqh. Baik. Untuk menyingkap muslihat iblis ini dapat dikatakan kepada orang yang selalu was-was, jika engkau hendak berniat, maka niat itu secara otomatik akan datang kerana engkau berdiri untuk mengerjakan fardu. Ini sudah disebut niat yang letaknya dalam hati, bukan pada lafaz. Jika engkau ingin membetulkan lafaz, maka sungguhnya lafaz itu tidak diwajibkan. Apalagi jika engkau sudah mengucapkannya secara benar, lalu buat apa engkau mengulanginya sekali lagi? Ini kata Ibnu Jauzi. Kalau kita nak tahu muslihat iblis ni, kita kena tahu bahawa niat ni berlaku secara otomatik. Tuan-tuan, niat ni benda yang berlaku secara otomatik. Sebab tu hari ni ada orang tanya, Ustaz, saya tak terbangun nak sahur. Saya tertinggal sahur. Puasa saya hari ni sah ke tidak, Ustaz? Sebab saya tak baca lafaz niat puasa. Jawapannya tuan-tuan, puasa tuan-tuan tu sah. Saya tanya balik, semalam ada niat tak nak puasa esok ni, hari ni? Ada? Ada dah, sah lah puasa tu. Walaupun kita tak sebut. Saya siap masak lagi, Ustaz, cuma tak bangun je. dah masak, dah untuk sahur tapi tak bangun. Dah masak untuk sahur tu maknanya ada niat nak puasa. Jadi dah ada niat nak puasa. Jadi itu dikira niat dah. Tak perlu sebut nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Yang pentingnya niat dalam hati. Mana kalau tuan-tuan dah pasak siap masak dah nak sahur, cuma tak terbangun je, maka itu dah ada niat untuk berpuasa. Maka puasa kita tu dikira sah. Tak payah. Saya terlupa nak baca lafaz niat. Itu lafaz niat. Lafaz niat tak wajib untuk kita baca. Baik. Waktu pun dah 9.43. Kita berhenti setakat tu saja. InsyaAllah nanti kita sambung lagi akan datang dalam kuliah akan datang. Tolong ingatkan saya ya, Ustaz. Takut tak ingat pula berhenti kat mana. Takut tak ingat berhenti kat mana. Baik, kita berhenti setakat tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.